Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barqi, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barqi juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, an dan lan ban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barqi disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mat dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas shalihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, alhamdulillah, salam seronoknya cinta Al-Quran dan juga salam Jumaat, salam penghulu segala hari. Okey, baik. Jadi selamat datang diucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Semoga berada di dalam jagaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga berada dalam kesihatan yang baik, kesihatan yang berpanjangan supaya kita dapat meneruskan pengajian Al-Quran dan tajwid kita seperti biasa dalam keadaan yang baik-baik, dalam keadaan yang sihat sejahtera insya-Allah. Baik, jadi seperti yang tuan-tuan dan puan boleh nampak, boleh lihat dekat skrin sekarang. Tuan-tuan dan puan boleh buka Al-Quran sekarang. Pada hari ini insya-Allah kita akan sambung pengajian kita pada muka surat 87. Okey, surah An-Nisa ayat 52 sehingga ayat 59. Okey, baik insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan semua selamat datang diucapkan dan juga kepada yang memberikan salam saya menjawab dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi seperti biasa, saya nak minta tolong tuan-tuan dan puan untuk bantu share live kita pada hari ini, bantu like. Okey, siapa yang dah share terima kasih banyak-banyak. Yang masih belum share, boleh tekan butang share sekarang. Kita ajak kawan-kawan kita dekat luar sana, kita ajak ahli keluarga kita untuk sama-sama mempelajari ilmu tajwid, ilmu Al-Quran pada hari ini insya-Allah.
Okey, baik, boleh buka Al-Quran sekarang muka surat 87. Sekejap lagi kita akan start kita punya bacaan kita insya-Allah. Okey. Baik, jadi tanpa kita melengahkan masa lagi, jom sama-sama kita buka majlis ilmu kita pada petang ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Okey, baik. Jadi tuan-tuan dan puan semua boleh buka Al-Quran sekarang. InsyaAllah kita mulakan bacaan kita pada hari ini seperti biasa dengan lafaz isti'adzah insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. Okey. Baik, pada hari ini kita mulakan dengan ulaika. Hukum tajwid yang pertama kita jumpa pada hari ini adalah mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil sebab apa? Sebab kita tengok di sini hamzah dan juga ombak rindu berada di dalam satu kalimah, iaitu kalimah ulaika. Maksudnya dekat sini kalimah ulaika ni dia tak boleh terpisah tau. Contoh dekat ayat ni dia ulaika. Tiba-tiba dekat ayat yang lain tiba-tiba jadi ula je. Lepas tu dekat ayat lain ada ika saja. Tak adalah. Memang perkataan tu didatangkan dengan ulaika. Jadi hamzah dan ombak rindunya berada di dalam satu kalimah mad wajib muttasil. Okey, baik. Puan Azifah Mat Arifin, terima kasih bagi star. Saya perasan Puan Azifah setiap hari bagi star rasanya. Terima kasih Puan Azifah, semoga dilimpahkan lagi rezeki yang luas insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Okey, yang nak bagi star yang lain pun boleh juga. Okey, boleh tekan dekat bawah tu ada gift ataupun tekan star saja di bawah tu. Jadi insya-Allah semoga dimurahkan lagi rezeki tuan-tuan dan puan-puan semua insya-Allah. Terima kasih Terima kasih yang support dengan bagi star insya-Allah. Baik. Ulaika allazina la'anahumullah. Ulaika allazina la'anahumullah. Baik. Lafzul jalalah di sini berhenti sekurang-kurangnya dua harakat. Sekurang-kurangnya dua harakat. La'anahumullah. Jangan pula berhenti dengan la'anahumullah. Dia tak boleh berhenti mengejut macam tu, tak boleh. La'anahumullah. Baik, seterusnya. Wa may yal'anillah. Wa may yal. Nun kosong bertemu dengan ya idgham ma'al ghunnah. Dengung dua harakat. Okey? Bukan wa mayyal wa may dia bukan wa may. Kalau wa may dia tak dengung. Yang betul adalah wa may. Dia ada bunyi sengau-sengau tu kan, ada macam bunyi nyamuk tu. Wa mayyal anillah. Ini lafzul jalalah dibaca nipis kerana sebelumnya berbaris bawah. Falan tajida, nun kosong bertemu dengan ta ikhfa hakiki, dengung dua harakat. Falan tajida lahu nasira. Lahu, hu di sini adalah mad silla qasira. Mad silla qasira macam mana kita nak kenal dia? Dia ada dua tanda
Dia ada dua tanda. Yang pertama adalah tanda ni lah. Waw kecil sebelum dia huruf ha yang berbaris hadapan. Kemudian dia ada tanda kepala ya yang kecil tu, ataupun macam kita nampak dal terbalik tu kan. Sebelum dia huruf ha yang berbaris bawah. Itu adalah mad sillah. Okey, kalau macam ni, kalau atas dia tak ada ombak rindu, jadi dia dibaca dengan dua harakat. Mad sillah qasirah nama dia. Tapi kalau dekat atas tanda ni ada ombak rindu, dia akan jadi mad sillah tawilah, dibaca dengan 4 atau 5 harakat. Jadi ini adalah dua harakat. Falan tajida lahu nasira. Nasira, si mad asli, ra mad aiwaq. Ada tanwin macam ni, tanwin selari ataupun tanwin tak selari, tak kisahlah. Asalkan dia tanwin yang berbaris atas, okey. Kita berhenti, kita buang satu. Kita buang satu, dia tinggal satu je lah baris, seolah-olahnya macam mad asli. Jadi mad asli kan baca dua harakat kan. Sama juga macam mad iwaq, baca dengan dua harakat sahaja. Nasiro. Jangan nasiro. Panjang-panjang sangat tak boleh. Dua harakat sahaja. Okey, baik, insya-Allah kita mulakan kita ulang semula ayat 52 ulaika. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina la'anahumullah wa man yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Okey, baik. Terusnya ayat 53. Am lahum nasibum minal mulki fa idzal la yu'tunan nasa naqira. Am lahum nasibum minal mulki fa idza Am lahum nasibum minal mulki fa idzal la yu'tunan nasa naqira. Am lahum, mim yang bertanda mati, am lahum, mim yang bertanda mati yang ada tanda sukun, izhar syafawi, dibaca dengan jelas dan terang. Okey. Am lahum nasibum, tanwin 99 bertemu dengan mim idgham ma'al ghunnah, dengung dua harakat. Nasibum. Terus rapatkan bibir, rapatkan bibir terus, tak perlu nasibum minal, tak, bukan macam tu. Terus masukkan je nasibum mi. Berapa harakat nak kena baca? Dua harakat dengung. Ingat sampai bila-bila? Ingat sampai mati. Ingat sampai mati. Kalau tuan-tuan perempuan hari ni belajar dengan saya, esok belajar dengan ustaz lain, esok belajar dengan ustazah lain, tak kisahlah nak belajar dengan siapa pun, nak belajar dekat mana pun, yang penting ingat sampai bila-bila, dengung kena baca dua harakat. Jangan belajar dengan saya dua harakat, belajar dengan orang lain tiga, ni 4, yang ni 5, tak ada. Memang mana-mana pun dengung dua harakat. Jadi sebab tu saya kata ingat sampai bila-bila, ingat sampai mati. Okey? Nasibum minal mulki fa idzalla. Ini pula tidak dengung. Tanwin tak selari bertemu dengan lam idgham bila gunnah, memasukkan tanpa dengung. Jadi bukan fa idzalla, salah. Fa idzalla, fa idzalla, fa idzalla yu'tunanna, nanna, dengung lagi dua harakat di sini, alif lam syamsiah. Yu'tunanna sanaqira. Jangan nakira. Kalau naki, nanti huruf qaf ni bertukar jadi kaf pula. Tak boleh. Ini qaf, huruf qaf bukan huruf kaf. Jadi tak boleh nakira.
Naqira. Nampak tebal sikit kan? Naqira. Beza kan? Nakira dengan naqira. Jadi yang betul di sini huruf qaf. Yu'tunan nasa naqira. Naqira. Hujung ni mad iwad lah. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Am lahum nasibum minal mulki fa idzal la yu'tunan nasa naqira. Okey. Okey, terusnya. Ayat 54. Dengar dulu Dengar dulu macam mana cara bacaan dia. Kemudian baru nanti kita pergi dekat hukum tajwid dia pula. Dengar dulu macam mana cara bacaan yang betul. Bismillahirrahmanirrahim. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Faqad atayna ala Ibrahim al-kitab wal hikmata wa atainahum mulkan azima. Okey. Yahsudu, ha pedas di sini, jaga ha pedas. Yahsudu. Bukan yahsudu, bukan ha simpul. Ha pedas. Yahsudunan, alif lam syamsiah, dengungkan dua harakat di sini. Nun yang bertanda sabdu di sini dengungkan dua harakat. Alhamdulillah. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullah. Mad jaiz di sini mad jaiz kerana hamzah dan juga ombak rindunya di sini terpisah. Ma atahum. Dia bukan ma'a. Lepas tu yang ni tahum je. Bukan macam tu. Dia ma atahum. Jadi dia terpisah lah di sini. Bila terpisah mad jaiz munfasil. 4 atau 5 harakat. Alama mad badal 2 harakat. Hamzah. Tengok ni, hamzah ni baris atas kemudian diikuti oleh alif. Kalau hamzah ni misal kata berbaris depan, dia diikuti dengan waw. Kalau hamzah tu baris bawah, dia diikuti dengan ya. Itu adalah mad badal. 2 harakat lah, sama je macam mad asli juga. 2 harakat. Ma'ata, ada alif kecil dekat sini, nampak ni dekat ta ni mad asli. 2 harakat juga. Jangan ma'atahumul, bukan macam tu. Atahumullahu min fadli. Nun kosong bertemu dengan fa, ikhfa hakiki, dengung 2 harakat. Kemudian dot di sini apa dia? Tidak melantun. Okey. Dot yang bertanda mati di sini tidak dibaca melantun kerana huruf dot bukan huruf qalqalah. Jadi selain dari huruf qalqalah tidak perlu dibaca melantun. Yang perlu dibaca melantun adalah huruf qalqalah sahaja, iaitu huruf qaf, ta, ba, jim, dal. Jadi dot tidak ada kan? Jadi tak perlu baca dengan fadli. Atahumullahu min fadli. Tak nak salah. Min fadli. Okey. Kemudian berhenti dekat sini dengan lih sahaja. Jangan fadlihi ataupun
fadli pun tak boleh, salah juga. Yang betul satu cara sahaja kalau berhenti, min fadli. Okey. Faqad qalqalah sughra dibaca mela. Ini kena lantunkan. Ini kena lantunkan. Jangan terbalik pula. Jangan fadli. Faqad tak nak macam tu. Faqad lantunkan dekat sini qalqalah sughra mad badal tai huruf lin na mad jaiz munfasil. Sebab hamzah dan ombak rindunya terpisah. 4 atau 5 harakat. Mad badal sekali lagi. Ala ibra. Ib pun sama juga. Macam ni juga. Lantunkan. Jangan faqad ataina ala ibra. Tak nak. Lantunkan. Qalqalah kena lantun. Qalqalah kena lantun. Ibrahimal kitab. Contoh macam tadi saya berhenti kan. Mal kitab. Kalau misal kata kita berhenti dekat sini, dia akan jadi qalqalah kubra. Kalau dekat tengah-tengah tadi qalqalah sughra. Tapi kalau kita berhenti, dia akan jadi qalqalah kubra. Tapi sama je lah. Sughra ke kubra ke sama juga kena lantunkan dia. Kalau akbar lantun juga tapi dia lebih sedikit. Sebab dia ada tanda sabdu, dia lebih sedikit lah. Okey, baik. Seterusnya. Wal hikmata. Satu lagi yang saya nak pesan di sini adalah, tuan-tuan dan puan, huruf kaf jangan ada yang baca melantun juga. Wal hikmata. Contoh macam kalau kita solat lah. Allahu akbar. Nampak? Akbar. Dia tak boleh. Allahu akbar. Dia bukan ke. Tidak. Dia angin sahaja. Kaf ni hamas. Hamas. Wal hikmata. Wal hikmata wa atainahum. Mim kosong bertemu mim sabdu idgham mithlain saghir dengung 2 harakat mulkan. Ini huruf kaf tanwin selari bertemu dengan ain izharu halqi jelas dan terang mulkan azima. Jangan pula kita baca mulqon nanti dia jadi huruf qaf pula. Relax je, buka je. Mulkan azima. Azi bukan azi. Azi kalau azi dia jadi huruf zai. Azi. Wa atainahum mulkan azima. Dia tak ada bunyi tak ada pun, tak ada. Mulkan azima. Boleh. Okey, ayat 54 kita ulang balik. Am yahsudu. Bismillahirrahmanirrahim. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Faqad ataina ala Ibrahim al-kitab wal hikmata wa atainahum mulkan azima. Okey, seterusnya ayat 56. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha
juludan ghairaha liyadhuqul azab. Innallaha kana azizan hakima. Innal ladzina kafaru, inna nun yang bertanda sabdu wajibul gunnah dengung dua harakat. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nus. Di sini huruf sad tuan-tuan dan puan, bukan sawfa nus. Kalau baca sawfa nus nanti dia jadi huruf sin, tak boleh. Sad dia tebal sikit. Sawfa nusli, nus. Beza ya dengan nus. Kalau nus dia jadi huruf sin. Sawfa nuslihim nara. Contoh kalau kita berhenti dekat sini, dia jadi mad'i wab lah. Nara kalau kita berhenti. Oh, ada ni. Ayat 50 tertinggal. Okey, baik. Terima kasih. Bagi tahu. Saya tak perasan. Okey, maaf. Ayat 55. Ni okey, ayat 55 dulu. Okey, terima kasih. Memang bagi tahu, terima kasih banyak-banyak. Okey, ayat 55. Jom tengok ayat 55 Bismillahirrahmanirrahim. Faminhum man amana bihi wa minhum man sadda'an wa kafa bi jahannama sa'ira. Okey. Tu ayat 55. Baik, saya dah baca. Terima kasih. Yang tegur terima kasih. Saja je nak tengok fokus kelas, tak adalah. Okey, terima kasih yang tegur. Okey. Faminhum, nun yang bertanda mati, izhar halqi. Nun yang bertanda mati bertemu dengan ha, izhar halqi, jelas dan terang. Faminhum, bukan faminhum. Salah. Faminhum, sebut huruf nun tu betul-betul. Jangan famil, yang tu dengung tak boleh. Ini izhar halqi, jelas dan terang. Faminhum man, mim kosong bertemu dengan mim sabdu, idgham mithlain saghir, dengung dua harakat. Mim kosong bertemu dengan mim sabdu, idgham mithlain saghir, dengung dua harakat. Faminhum man amana bihi. Ini maksilah qasirah lah, dibaca dengan dua harakat. Bihi wa minhum man sadda'an. Okey, mim kosong bertemu mim sabdu, sekali lagi idgham mithlain saghir, nun kosong bertemu sad, ikhfa hakiki. Kedua-duanya kena dibaca dengan dengung dua harakat. Kemudian sadda'an. Macam mana cara kita nak berhenti dekat sini? Kita berhenti macam biasa, an tu, lepas tu kita tambah sikit huruf ha dekat hujung. Dia macam kita nak sebut huruf ha tapi kita tak sebut. Macam itulah, kita nak sebut tapi kita tak tersebut. Dia macam tak jadi, macam macam tu. Sadda'an. Macam seolah-olah ni macam orang penat. Macam orang penat kan? Macam tu. Sadda'an. Ada dekat hujung. Jangan pula berhenti dengan sadda'an. Kalau an sahaja tak boleh, sebab dekat hujung tu ada huruf ha. Dengar betul-betul saya baca. Faminhum man amana bihi wa minhum man sadda'an. Sadda'an. Saya tak tahulah kalau tuan-tuan puan dekat rumah dengar ke tak dengar, tapi macam itulah. Saya harap dengarlah, macam itulah cara bacaan dia dekat situ. Okey. Wa kafa bi jahannama sa'ira. Wa kafa bi jahanna, nun yang bertanda sabdu wajibul gunnah dengung dua harakat. Bi jahannama sa'ira.
Ra man'i wa. Okey, baik. Sekali lagi ayat 55 kita baca bersama-sama. Faminhum man amana bihi wa minhum man sadda an wa kafa bi jahannama sa'ira. Lepas tu baru masuk ayat 56. Tadi terlangkau pula, minta maaf. Okey, baik. Ayat 56 tadi kita dah baca, kita tengok dia punya hukum tajwid pula. Innal ladzi, nun yang bertanda sabdu wajibul gunnah. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Kalau berhenti jadi nara, tapi kalau sambung dia jadi naran kullama. Kalau sambung dia jadi ikhfa hakiki. Kenapa ikhfa hakiki? Sebab tengok dekat sini tanwin tak selari bertemu dengan kaf. Ikhfa hakiki dibaca dengan dengung dengan kadar 2 harakat. Naran kullama nadijat. Dekat huruf ta ni hamas. Nadijat juluduhum bat. Mim kosong bertemu dengan ba ikhfa syafawi. Jadi kalau jumpa mim kosong bertemu dengan ba, kalau saya tanya apa hukum dia, tak payah pening-pening, aduh ni apa ni, idgham ke, ikhfa apa ke. Tidak, dia satu je. Dalam ilmu tajwid, ikhfa syafawi ni satu je tanda dia ataupun huruf dia, itu je lah. Mim kosong bertemu dengan ba. Dah tak ada lain-lain lagi dah, macam tu je. Mim kosong bertemu dengan ba, ikhfa syafawi. Kalau macam contoh ikhfa hakiki kan ada banyak kan. Nun kosong bertemu dengan ada 15 huruf tu. Tapi kalau ikhfa syafawi tak payah pening-pening, satu je lah, mim kosong bertemu ba, itu sahaja. Okey. Mim kosong bertemu ba, ikhfa syafawi. Juluduhum baddalnahum juludan. Tanwin selari bertemu dengan ghain, izhar halqi jelas dan terang. Ghairaha liyazuqul azab. Lantunkan dia dekat sini qalqalah kubra. Qalqalah kubra. Sebab apa dia kubra? Sebab dia berada pada hujung ayat. Kita matikan dia, kita waqafkan dia, dia jadi qalqalah kubra. Innallaha kana azizan hakima. Inna, nun yang bertanda sabdu wajibul gunnah dengung 2 harakat. Innallaha kana azizan hakima. Tanwin selari bertemu dengan ha, izhar halqi jelas dan terang. Azizan hakima. Kimat asli ma man'i wa. Okey, baik. Cuba kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan ayat 56 pada surah An-Nisa. Ayat 56, apa terjemahan dia dekat sini? Maksud dia dekat sini adalah innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang kufur akan kufur ingkar kepada ayat-ayat keterangan kami, iaitu ayat-ayat Al-Quran lah. Kami akan membakar mereka dalam api neraka. Nuslihim nar. Kami akan membakar mereka di dalam api neraka. Kemudian kullama nabijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Lepas tu tiap-tiap kali kulit mereka masak hangus, kami gantikan untuk mereka kulit yang lain. Liyazuqul azab, supaya mereka dapat merasa azab sengsara. Innallaha kana azizan hakima. Dan ingatlah bahawa sesungguhnya Allah adalah maha kuasa lagi maha bijaksana. Jadi selalu kan kita dengar balasan-balasan di dalam neraka macam mana.
Bila dah kena bakar, dah hangus, dah hilang terus hancur ni. Lepas tu akan digantikan balik dengan kulit yang baru, kemudian diulang macam tu. Jadi jangan ingat benda ni benda-benda dongeng je. Jangan ingat benda ni macam tak adalah tu. Dongeng je tu nak buat takut-takutkan orang je. Tak. Ini dalam Al-Quran. Allah sendiri yang cakap. Itu balasan untuk mereka yang masuk ke dalam api neraka. Jadi kita minta dijauhkanlah, minta dijauhkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan minta dijauhkan daripada azab api neraka dan mendekatkan kita dengan syurga insya-Allah. Okey, jadi itu terjemahan untuk ayat 56. Seterusnya kita tengok ayat 57. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. Okey. والذين آمنوا وعملوا alif lam syamsiyah di sini wa'amilus bukan wa'amilul salah, wa'amilus ada sabdu ni terus masukkan dia, wa'amilus solihati sanud qalqalah sughra lantunkan, sanudkhiluhum jannah, nun yang bertanda sabdu wajibul gunnah dengan 2 harakat, kemudian tanwin tak selari bertemu dengan ta ikhfa hakiki dengung lagi 2 harakat. Tajri, jim di sini dilantunkan qalqalah sughra. Sanudkhiluhum jannatin tajri, mad asli min nun kosong bertemu dengan ta ikhfa hakiki dengung 2 harakat. Min tahtihal anhar. Kalau kita berhenti dekat sini, ra dibaca tebal kerana sebelumnya berbaris atas. Anhar khalidina fiha abada. Fiha Majaiz munfasil fiha abada. Jadi dekat sini kalau kita berhenti dia jadi mad'i wad. Lahum fiha, sekali lagi majaiz munfasil, azwajum mutahharah. Tanwin 99 bertemu dengan mim idgham ma'al gunnah dengan 2 harakat. Azwajum mutahharah. Ini adalah ta marbutah. Jadi kalau ta marbutah bila kita berhenti dia jadi huruf ha yang bertanda mati. Mutahharah. Wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Wa qalqalah sughra, khiluhum mim yang bertanda mati izharus syafawi, dhillan dhalila. Dhillan tanwin tak selari bertemu dha ikhfa hakiki dengan 2 harakat. Dhalila la mad'i wad. Baik, sekali lagi kita baca ayat 57 bersama-sama. Walladzina amanu. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada.
lahum fiha azwajum mutahharah wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Okey, baik. Ayat 57 pula. Ayat 57, kalau tadi dia berceritakan tentang azab api neraka, keadaan macam mana dibakar di dalam api neraka. Kemudian ayat 57 dia beritahu, dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, kami akan masukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka beroleh dalam syurga itu pasangan-pasangan, isteri-isteri yang suci bersih, serta kami masukkan mereka ke tempat yang teduh, yang sentiasa dinaungi. Nampak macam mana bezanya keadaan duduk di dalam api neraka dan juga di dalam syurga. Jadi apa-apa yang Allah suruh dekat atas dunia ni kita buat, apa-apa yang ditegah, yang dilarang kita tinggalkan. Lepas tu kena banyak-banyakkanlah buat benda-benda kebaikan. Itulah macam mana salah satu cara untuk kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya-Allah dengan rahmatnya kita dimasukkan ke dalam syurganya insya-Allah. Semoga kita semua nanti di hari akhirat nanti akan disatukan, akan dikumpulkan, akan ditempatkan bersama-sama di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Terusnya ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idhukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Okey. Innallah seperti biasa, nun yang bertanda sabdu wajibul gunnah dengung dua harokat. Innallaha ya. Okey, dekat sini huruf hamzah. Dekat sini pun selalu saya dengar orang baca dengan innallaha ya'murukum. Ya. Tak boleh ya. Kalau ya huruf ain. Sedangkan di sini adalah huruf hamzah. Innallaha ya'muru. Ya'murukum an tu'addu. Nun kosong bertemu dengan ta ikhfa hakiki dengan dua harokat. An tu'addul amanati ila. Nampak? Tengok dekat mana yang dua harokat, baca dua harokat. Yang satu-satu. Ni pendek je lah. Jangan pula baca dengan amanati ila, tak. Bukan. Amanah, ni pendek je. Amanati ila, ila mad jaiz munfasil. Ahliha wa idza hakamtum bai. Mim kosong bertemu dengan ba ikhfa syafawi dengan dua harokat. Bainan nasi antahkumu bil adl. Nun kosong bertemu dengan ta ikhfa hakiki dengan dua harokat. Antahkumu bil adl. Bil adl. Dal ni kita lantunkan, lepas tu ada huruf lam dekat hujung dia. Jangan bil ad. Itu dah tentu salah dah. Ataupun bil ad pun tak boleh juga. Dekat hujungnya ada lam. Jangan bil al pun tak boleh juga. Tahkumu bil adl. Adl. Innallaha ni'imma. Mim yang bertanda sabdu sama juga macam nun yang bertanda sabdu wajibul gunnah. Innallaha ni'imma ya'idhukum bih. Mim kosong bertemu dengan ba ikhfa syafawi dengan dua harokat. Ya'idhukum bih.
Bukan ya'izukum bih. Jangan bih, salah bih. Baris bawah bih. Innallah, nun yang bertanda sabdu wajibul gunnah. Innallaha kana sami'an basira. Mim kecil ekornya ke bawah bertemu dengan ba, hukum dia iklab dengan 2 harakat. Baik, seterusnya ayat 59. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ya ayyuhalladzi, ya adalah mad jaiz munfasil sebab ya dengan ayyuha sebenarnya terpisah. Sebenarnya terpisah. Jadi bila dia terpisah dia jadi mad jaiz munfasil. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini memang kita nampaklah terang-terang dia terpisah kan. Mad jaiz lagi. Ati'ullah. Ati huruf ta dekat sini tuan-tuan perempuan. Bukan ati. Kalau ati jadi huruf ta nipis. Sedangkan dekat sini huruf ta tebal sikit. Ati. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil. Pendek dekat sini. Nampak ni? Wa apa? Yang bulat kecil ni, yang dekat atas huruf waw ni, dia seolah-olahnya macam tak ada je lah. Dia cuma ada pada tulisan tetapi tiada pada bacaan. Jadi tak perlu baca dengan wa ulil, tak. Okey, wa ulil sahaja. Wa ulil amri minkum, nun kosong bertemu dengan kaf, ikhfa hakiki dengan 2 harakat. Fa in tanaza'tum, nun kosong bertemu dengan ta, ikhfa hakiki dengan 2 harakat. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu, tanwin tak selari bertemu dengan fa, ikhfa hakiki dengan 2 harakat. Farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum nun kosong bertemu kaf, nun kosong bertemu ta, kedua-duanya ikhfa hakiki dengan 2 harakat. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun. Tanwin 99 bertemu dengan waw idgham ma'al gunnah dengan 2 harakat. Wa ahsanu ta'wila. Nun ni 1 harakat sahaja tuan-tuan dan puan-puan. Jangan baca dengan wa ahsanu ta'wila, salah. Wa ahsanu ta'wila. Wa ahsanu ta'wila. Okey. Familiar ke tak ayat yang terakhir ni untuk hari ni, ayat 59. Jadi ayat ni untuk kita kaum-kaum Adam, kaum-kaum lelaki, saya rasa kalau kita tak tahu ini surah apa, ayat keberapa pun, tapi saya rasa kita pun dah boleh hafal dah. Even saya rasa budak-budak kecil pun, kalau betul-betul dia dengar pada hari Jumaat, pada khutbah tu, dia dah boleh hafal dah. Sebab setiap kali khutbah Jumaat, sebelum mula khutbah, jadi khatib akan bacakan dulu ni kan. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jadi jangan sampai tak tahu pula Jadi kaum-kaum lelaki semua, ini adalah apa ni? Ayat yang dibaca pada setiap kali sebelum kita mula khutbah tu. Okey, baik, insya-Allah kita ulang sekali lagi baca bersama-sama dari awal sampai akhir satu muka surat penuh, insya-Allah. Jom kita baca sama-sama. Okay, baik, jom sama-sama kita mulakan semula dengan lafaz isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulai
الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. Jadi kita dapat selesaikan pada hari ini pelajaran kita pada muka surat 87. Jadi insya-Allah kita akan bertemu lagi esok untuk sambung pengajian kita yang seterusnya. Jadi terima kasih tuan-tuan dan puan-puan semua yang join dari awal sampai akhir, yang tolong tuliskan poin-poin penting, yang tolong share dan tolong bagi gift. Terima kasih banyak-banyak. Semoga segala kebaikan tuan-tuan dan puan-puan dibalikkan semula oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah memasukkan tuan-tuan dan puan-puan semua ke dalam syurganya yang tertinggi. Amin amin ya rabbal alamin.
Baik, jadi di kesempatan ini, pada hujungnya ini, saya nak mengajaklah kepada tuan-tuan dan puan-puan semua yang masih belum join jadi ahli cepat Quran, untuk sama-sama join jadi ahli cepat Quran. Kita belajar Al-Quran dari asas. InsyaAllah kami akan membimbing tuan-tuan dan puan-puan dari awal sampailah tuan-tuan dan puan-puan mahir membaca Al-Quran. Jadi siapa-siapa yang nak belajar Al-Quran dari asas, boleh WhatsApp kami, nombor yang sama 011-1621-7797. Baik, siapa-siapa yang berminat nak join jadi ahli cepat Quran, yurannya adalah sebanyak RM247 sekali bayaran sahaja. Ataupun kalau tak mampu nak bayar yuran pendaftaran tersebut, boleh WhatsApp kami, minta bantuan, minta penajaan dengan kami. Okey? Minta penajaan dengan kami. Ataupun kepada mereka yang mungkin nak bersedekah, nak menyumbangkan harta, nak infakkan harta tuan-tuan dan puan di jalan Allah, boleh WhatsApp juga kami, bagi tahu nak bagi tajaan ataupun nak memberikan sumbangan, nak sedekah dan sebagainya. InsyaAllah kami akan bantulah. Simpan nombor ni sekarang, WhatsApp sahaja 011-1621-7797. Baik. Jadi antara kelebihan yang tuan-tuan dan puan akan dapat sekiranya join jadi ahli cepat Quran adalah kami akan hantarkan buku asas dan juga buku tajwid ini ke alamat rumah tuan-tuan dan puan. Kemudian video pelajaran ataupun video penerangan daripada kedua-dua buah buku ini kami dah masukkan dalam bentuk video. Kami masukkan dekat dalam aplikasi Cepat Quran. Download aplikasi Cepat Quran dekat App Store ataupun dekat Google Play. Percuma sahaja. Siapa-siapa yang tak jadi ahli Cepat Quran pun boleh download. Tak ada masalah. Tak perlu nak minta izin pun. Ustaz, saya tak daftar jadi ahli Cepat Quran, tapi boleh tak saya nak download? Tak perlu minta izin. Kami dah izinkan. Kami cuma nak tuan-tuan dan puan download dan belajar. Dan diharapkanlah supaya pahalanya dapat naik-naiklah sampai ke orang yang menciptakan aplikasi ini, dan manfaatnya dapat disebarkan kepada orang-orang lain, insya-Allah. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan, terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk siapa-siapa yang join pada hari ini, dan juga jangan lupa untuk terus like dan follow page Fatihah supaya kita dapat terus belajar Al-Quran sampai kita khatam nanti, insya-Allah. Jadi sekali lagi, baik itu datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari kelemahan diri saya sendiri. Saya minta ampun dan maaf sekiranya terdapat sebarang kesalahan sepanjang pengajian kita pada petang ini. Jadi insya-Allah saya akhiri pengajian hari ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci, dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, andan lanban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati,
mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mat dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum.